Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa shalawatullah wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imin wa ruk'is sujud wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik yashhadu manafi alahum wa zikru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'sal faqir summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Wa qala aidan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha bil muhsinin wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahu azim. Yang berbahagia mati sahibul fadilah dan pengusi, seterusnya yang berbahagia lagi hormati pengurusi jawatan kuasa pentadbir surau Al-Hijrah yang dititlekan sebagai masjid surau bersemayam Jumaat. Sepatutnya buh nama masjid teruslah. Surau-surau lagi susah sangat pula. Dah boleh Jumaat tu masjid lah. Apa surau-surau lagi? Jangan menyusahkan orang lah kan. Belum apa lagi dah tutup dah. As-Sohibul Fadilah atau imam para pentadbir surau. Seterusnya yang berbahagia doktor juga pergi haji sama dengan saya. Saya senyap bila duduk belakang tu tak bagi orang kenal dia. Tidak ketinggalan wakil Andalusia kawasan Kota Warisan. Hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Datuk-datin duduk di belakang pula ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia inayat taufik hidayah Allah, rupanya kita dijemput masuk duduk dalam rumah Allah. Maka kalimah yang kita nak cakap pada malam ni ialah I love you Allah. Tajuk yang pelik, I love you. Tak pernah ada suami balik-balik kita buka pintu I love you yang ada. Sorry lah. Dalam masa bercinta macam nak rak dulu, memang itulah belum apa I love you. Tiba-tiba kita masuk dalam rumah Allah, di mana peranan nak masuk dalam rumah Allah ni bukannya senang. Kita buat surau ini dipagari oleh masyarakat Islam, oleh jiran-jiran Islam. Berapa ramai jiran Islam yang datang sembahyang kat masjid surau. Jadi kalau yang datang inilah dia kekasih Allah, sayang pada Allah. Tu kata I love you, saya sayang kepadamu Allah. Kenapa? Dijemput tadi hayya ala solat, dijemput. Orang panggil makan kunuri, kita kena pergi. Kecuali uzur. Ni Allah jemput mari ke rumah dia, kita tak nak pergi. Ada dua kenyataan yang hebat saya nak bagi sini sebelum kita pergi ke Mekah. Dua kenyataan yang hebat mengenai masjid yang kita datang ni. Pertama dia kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmur ke masjid Allah ialah orang beriman dengan Allah. Orang yang tak beriman dia tak datang. Walaupun nama Islam, dia tak datang. Kerana pada dia tu kalimah yang tuan-tuan tulis ni tak ada. Tu dia baca tu la ilaha illallah, tapi tak ada pada dia. Macam mana pula tadi dia baru la ilaha illallah, tengah jalan jumpa dia. Lama tak jumpa la ilaha illallah, dia cakap dah. Itu cakap mula. Kalau dia kata la ilaha tidak Tuhan lain disembah melainkan Allah, mengapa tak datang sembah Allah?
Sebab ini disuruh aqimus solata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Kombinasi daripada yang kita kata tadi, rumah Allah ini dikunjungi oleh orang yang memakmurkannya saja, iaitu beriman dengan Allah. Caranya dia tak sembahyang sendiri di rumah, dia sembahyang ramai-ramai. Mengapa? Ayat ni kata aqimus solah, dirilah anda semua sembahyang. Wa atuz zakat, anda semua kena bayar zakat. Tapi berhati-hati, jangan bayar zakat, jangan sampai duit zakat ni bubuh asnaf satu lagi, bayar ke peguam. Berhati-hati. Tokok tambah pula rukun asnaf pula, boleh bayar duit kat peguam pula. Mereka ni bukan takut pada Allah pun. Agama tu bab lain. Kalau orang takut kepada Allah, kenapa tak buat macam negeri Selangor? Minggu kedua Disember, khutbah jemaah kita cerita pasal bayar zakat Selangor kan? Tuan-tuan terlupa. Saya ingat minggu kedua khutbah bulan Disember negeri Selangor, khutbah jemaah berkenaan dengan Selangor bayar zakat 97%. 3% lagi tak bayar kerana ada 3 minggu lagi. Dapat kutip ini sekian ratus juta, ini kami dah bagi 97. Artinya inilah ketulusan dari rakyat balik pada rakyat, bagi rakyat tahu telus. Ini senyap tak tahu berapa kutip, kelang-kabut bayar duit peguam. Sama-sama agama saya dengan orang tu semua, tapi tingkah laku mereka langsung tak sejajar dengan saya. Saya saya orang bukan politik. Masalah dia jangan salah guna, sebab ini melanggar Al-Quran. Bubuhlah apa pun, kami orang agama tak boleh terima benda ini. Langgar Al-Quran, mana ada senah sampai 9. Mereka tu berkuasa, Ustaz. Kita tahu mengapa undang-undang boleh bayar, peguam ini tak buat selepas merdeka dulu. Mufti pun ada. Kalau betul dia buat, isytiharkan dulu lagi. Duit Jabatan Agama Islam, duit zakat boleh bayar peguam. Kami dah putuskan dalam enactment. Ini baru 2-3 hari ni je mesyuarat jawatan kuasa luluskan. Sebab yang jadi bukti pun Rabbana ampusana wa ampusini wa ampusana wa ampusini. Saya cakap derah ni, saya bukan orang politik. Saya ada tauliah Jawi, ada tauliah Jais. Dia berani cakap. Kalau pegawai Jais larang jangan cakap dah, saya berhenti. Tapi jangan ambil dulu tauliah ni. Nanti dulu. Jangan ambil lagi. Sebab Jais ni dia tiap-tiap 3 tahun kena renew. Hak wilayah persekutuan tak payah. Sah digunakan hingga dibatalkan. Kena tunjuk ni, cakap derah-derah ni kena tunjuk. Saya pun peduli apa, saya dah umur 46 tahun dah. Kan? 46 tahun nak jadi apa jadilah. Nak hidup nak mati berapa hari lagi. Sah digunakan hingga dibatalkan. Boleh tengok. Tapi foto state lah, original tak boleh tunjuk. Jadilah. Kadang-kadang orang ni tanya, cakap bergeraga tu ada ke tauliah. Sebab yang duk tangkap-tangkap orang mengajar tak tauliah tu, orang tu pun Islam dia separuh je. Orang memajukan masjid, datang ceramah, tangkap, halang, bawa pergi ke mahkamah. Apalah orang dakwah dalam masjid, orang minat kat dia. Dia apa memakmur masjid? Kalau dia bercakap bahasa yang betul, kenapa kita nak marah? Kita nak buat macam masjid orang Yahudi di zaman Nabi, pergi buat masjid Dirar jauh tu. Nabi kata bakar masjid ini. Nampaknya tu. Tak boleh lah kalau orang tu minat berdakwah. Sama ada latar belakang dia orang filem ke orang apakah. Jangan mudah kita dakwah di mahkamah. Jangan. Sebab dia pemaju masjid Allah. Dengan kehadiran dia beribu-ribu orang datang. Oi, tak mau ke? Oh, pasal dia cakap kotok tu kotok. Dia tak buat tak betul. Sebab dia tak cakap apa? Maaf, saya tak berminat untuk ceramah politik. Saya nak cakap pasal akidah, pasal Allah I love you. Kita nak pergi ke rumah Allah. Kita nak ajak ramai-ramai orang Kota Warisan ini. Buat 200 orang ke? Ramai-ramai pergi.
Ajak Ustaz Daud jadi ketua rombongan. Oh, cita-cita tu. Jadi kita patah balik. Yang saya mengatakan, bila kita datang mengunjungi umat Allah, pasti Allah sayang kat kita. Masa kita bercinta dulu baru bertunang. Dulu tak ada SMS lagi. Apa kita buat kak? Ni tunang kita ni. Kita buat apa? Tulis surat kan? Mungkin masa tu ada telefon. Takkan tulis surat je bila nak mari. Panggil dia mari. Mengapa? Because I love you. Kita cinta kepada dia. Lepas itu bila dah nikah macam ni, ada lagi dengar I love you? Cakap kau sekarang. Dekat nak tidak I love you yang ada? Ada kadang-kadang, itu pun jarang-jarang. Kalau bertengkar banyak. Itu cinta insan dengan insan. Tapi cinta dengan Allah ada. Orang yang tak suka datang masjid Allah pun, bila mati hantar ke rumah Allah juga. Orang Islam duduk sebelah masjid, kita pun azan hayya 'alas solah. Dia dengar, dia kata kau pergi sudahlah. Tengok nak makan mi goreng maghrib, makan mi goreng, dengar azan. Makan mi goreng maghrib daripada umur 40 sampai mati. Jerit hayya 'alas solat bukan tak dengar, rumah dia pun sebelah masjid je. Nabi kata la solata li jaril masjid illa fil masjid. Jangan siapa sembahyang tempat lain, kalau dia jadi jiran masjid mesti sembahyang dekat masjid. Kenapa? Sebab ayat tadi warka'u ma'ar rak'in. Aqimus solat, dirikan semua sembahyang. Wa atu zakat, semua kena bayar zakat. Ba'dan, orang putih kata, ba'din, Arab kata, dekat-dekat aja. Dia kata warka'u ma'ar rak'in. Jangan engkau rokok seorang-seorang, rokok sama orang lain yang turut rokok. Masjid lah apa lagi. Bila kita dah berkunjung ke masjid, pasti Allah, I love you, saya ciptakan kau ya Allah. Satu kalimah yang agak pelik lah. Menyusuri Maulidi Rasul ini belum sampai masanya kita dah sebut dah. Kita cinta kepada Allah dalam bentuk tadi. Kalau selalu kita ucap I love you kepada orang lain, hari ini kita kata kepada Allah I love you. Selalu kata thank you Allah, syukur Allah. Sebenarnya thank you tu tak layak bagi pada Allah. Thank you sama manusia tak layak bagi pada Allah. Kena bagi lebih daripada itu. Tapi kalau I love you Allah, ya saya ingat relevan. Sebab kita datang kepada Allah, kita balik kepada Allah. Dalam mana kita cinta kepada Allah, Allah sayang kepada kita, dia panggil. Dia panggil. Maka kita pun sembahyang ramai-ramai. Sebab ini rumah dia. Tapi takkanlah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan surau Al-Hijrah, Masjid Al-Hijrah aja sembahyang. Takkan datang tempat lain. Pergilah tempat lain. Tempat mana yang lebih memberi impak yang paling tinggi untuk kita merasai kecintaan Allah. Kalau kita tengok dari segi rukun Islam yang 5, dia bukan suruh mengucap kalimah syahadat saja. Bukan setakat sembahyang saja. Kalau kau sayang kepada Allah, cuba puasa kerana Allah. Kita sanggup tak makan tengah hari. Dah lah tak makan tengah hari. Malam Isya belum azan lagi kita dah datang. Kalau waktu lain tu azan dulu, hayya 'alas solah. Nantilah aku nak makan dululah. Dia makan dulu, baru dia datang. Tapi mengapa dalam bulan Ramadan kita puasa tak makan 14 jam? Tiba-tiba lepas buka puasa makan sikit saja, baru nak steady makan dia, tiba-tiba kita datang ke surau masjid. Datang ke masjid surau, kita hantam 20 rakaat pula. Setidak-tidaknya 8 rakaat. Sedangkan hari makan kenyang mana ada sembahyang 8 rakaat. Kenapa?
Tak lain tak bukan kerana sayang kepada Allah. Pagi tadi kita maintain jiwa kita sayang kepada Allah. Dia tak bagi buat ni, dia tak bagi kita jaga. Malam pula kita sujud rukuk, rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud, sampailah sembahyang witir. Balik tak sempat nak buat apa lagi, dah penat dah. 20 kali kepak sana, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau dah sayap terbang jauh dah, ngepak 20 kali. Dah penat, dah kepak, balik tidur. Mana dah buat apa lagi dah. Bini sebelah gosok tangan bang, ngantuk lah. Ya bini pun bulan puasa itulah kait-kait tangan ni. Tunggulah hari lain. Kait sebelah dah. Sahur sekarang bangun makan sahur lagi, lepas tu tak belum nak tidur pergi sembahyang subuh. Saya percaya surah Hijrah ni subuh Ramadan ini sampai ke belakang. Waktu lain jangan harap lo subuh. Apa? Itu kecintaan kita kepada Allah. Habislah bab puasa tu. Dalam tu kena bayar zakat. Wa atuz zakah. Yang kelima, kita disuruh menunaikan ibadat haji dan umrah. Ibadat haji dan umrah ni hanya ada di Mekah Al-Mukarramah sahaja, tak ada di tempat lain. Cuba kita bayangkan, duduk di sini nak sampai ke Mekah Al-Mukarramah 6,000 batu lebih, 6,000 kilometer lebih. 6,000 batu kan 6,000 kilometer? 6,000 batu kan? Kilometer. Kena naik kapal terbang selama 8 jam 20 minit. Tak apa naik kapal terbang, cuba bayangkan waktu ayat Quran turun. Nabi Ibrahim menyeru kepada orang supaya menunaikan betul haji. Seluruh dunia ni, wa'azzin finnas bil hajjatu karijala. Wahai Ibrahim, apabila kau siap mendirikan rumah, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ingatlah ketika kami memerintahkan Ibrahim menyucikan tapak rumah untuk mendirikan rumah. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Bila engkau buat rumah ini, satu aku nak ingatkan, Allah tusyrik bi syai'an. Engkau jangan syirik aku dengan sesuatu pun. Jangan ingat engkau buat rumah Allah, aku duduk dalam. Tak. Aku tak ada di dalam. Ini rumah ini simbol saja. Kau tidak, orang susah nak cari satu poin dekat mana. Pusatkan satu akidah, satu syariah, ngedap ke sini saja. Syaratnya Allah tusyrik bi syai'an. Jangan syirik dengan sesuatu. Ini raya Kristian pun kita pergi raya. Duk pergi raya buat apa? Imam tadi baca pendek je. Kalau imam nak baca panjang, pasal nak bagi ruang saya ceramah, ada satu lagi ayat Quran yang membayangkan jangan layan orang kafir ni semua. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah ni Islam saja. Yang kau pergi cari agama orang lain buat apa? Dia pun duduk dalam negara kita, okey bagi dia duduk. Dia pun rakyat, bagi duit. Yang kau pergi masuk dia buat ibadat tu buat apa? Kita buat maulid, ada ke panggil orang kafir Yahudi dan Nasrani masuk? Nasrani inilah hantam memalukan Jabatan Agama Islam kita di Damansara Utama tu. Memalukan Jais. Depa lah. Ni buat keramaian kita pergi. Tak boleh. Orang itu yang pergi tu, orang tu tak sayang kepada Allah. Mereka tak pernah masuk dengan ceramah macam ni. Kalau sayang kepada Allah, dia kena dengan ceramah. Tak boleh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan lain. Jangan tiada Tuhan lain. What do you mean by that? Orang putih kata, la ilaha, tiada Tuhan lain illallah, melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat apa kita duduk tahlil kalau duduk pergi sembah benda lain juga? Pesta keamatan,
pesta memuja dewa padi. Pergi. Berayakan. Sama-sama minum gelas walaupun bukan arak, bukan tuak. Bodohnya. Dia hormat agama kafir tu. Sebelum ni tak ada pun. Teman Tengku Rahman ni saya ingat tak ada pun. Pergi duk. Ni zaman dia. Belakang ni. Bila mufti pun makin banyak di Malaysia ni. 28 orang mufti. Dia akan macam tu. Zaman Hussein On orang tak pergi sembah dah Tugu dekat Tugu Negara. Lepas itu pergi sembah balik. Termasuk anak orang alim. Pergi sembah juga. Tak peduli semua. Bila kita kata la ilaha illallah, bandingan, bayangan, nak bagi faham apa dia la ilaha illallah. Kalau tidak jangan mengucap. Jadi lina jual habis tak apa. Kalau mengucap kita kena faham. Apa dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah. Tuan-tuan sekalian, depan saya ni ialah, yang saya pegang ni ialah gelas kan. Gelas ni apa guna dia? Untuk memasukkan air. Guna apa masuk air ni? Untuk nak minum kan. Sebab gelas ini tempat, dia ialah tempat simpan air. Kalau kita salah gunakan, gelas ni dah tak boleh guna lagi dah. Contoh, kalau ada gelas satu lagi boleh juga. Katakanlah gelas ini, sebelum air masuk, kita masuk ke benda lain dulu. Kita masukkan pen dulu. Lepas itu kita masuk ke air sekali. Sedangkan pen bukan duduk di tempat ini, tapi dia pun pergi masuk juga, menyebabkan keluar dakwat dalam air itu. Boleh tak kita minum air yang bercampur dengan pen bercampur dengan dakwat? Siapa nak minum? Buat penawar boleh? Tak boleh bukan? Sebab bercampur kata dah. Air tu pen pun ada, dakwat pun ada, tak boleh. Bagaimana kita nak ambil guna balik cawan yang patut dimasukkan air untuk minum ni? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kak? Kak selalu basuh cawan gelas. Macam mana nak buat? Nak pakai juga gelas ni. Macam mana? Buanglah kotor-kotor yang ada dengan pen-pen, dengan dakwat-dakwat. Buang, basuh, cuci-cuci sampai kosong. Bila dah kosong, masuk balik air yang jernih, air yang bersih, yang mutlak tadi. Maka air ni layak untuk diminum. Itulah maksud la ilaha illallah. Tiada Tuhan lain melainkan Allah. Dalam hati kita ni tiada yang lain melainkan Allah. Kita cinta sesama manusia macam cinta bintang filem. Bercinta macam nak rak, semayang tak peduli, rendak ke rata-rata, naik kelak sampai boleh menikah. Menikah tak sampai 2 tahun, anak baru 1. Boyfriend dia ni, laki ni gila kat orang lain, pergi tidur dengan orang lain. Dia pedak minta cerai. Habis cerai tak ada 3 bulan, naik ke mahkamah saman 5 juta. Kuda kayu bercerai yang minta 5 juta. What is that? You kahwin untuk apa? Ini semua mengingkari Allah SWT. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Zalika apa dia? Di setengah daripada ketanaan kekuasaan kami jadikan kalangan wanita dari diri kamu sendiri, iaitu bapa kahwin dengan mak, lahir anak perempuan akan jadi wanita yang akan jadi pasangan orang lain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, kita kena hidup bersama dengan dia. Izin boleh duduk. Sekarang ni kalau belum nikah jangan duduk mengorat. Tengok pun boleh jadi haram. Pegang lagi lah. Nak menikah dulu. Di kami orang lelaki nikah, kau tengok perempuan-perempuan cantik ni, bukan boleh terus nikah sebab bini di rumah dah ada dah. Kak mereka tak setuju kan? Tapi kami ni rasa nak tengok. Rasa juga nak tengok. Tak mau tengok pun tak boleh. Quran ada menyebut, Quran ada memberi tahu bahawa lelaki ini suka kepada benda ini.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dihiaskan kepada manusia lelaki itu amatlah sukanya mereka kepada wanita-wanita. Minan nisa, wanita-wanita. Nisa tu ramai, wanita-wanita bukan seorang kak. Faham tak? Sebab itu bila orang Malaysia ni bila kahwin, direct isteri dia dipanggil apa? Bila kahwin, isteri panggil apa? Bila kahwin dia, pasangan dia panggil apa? Apa dia panggil apa kak? Panggil apa? Bila dah kahwin, pasangan dia dipanggil apa? Isteri, bukan yang, isteri. Isteri tu menunjuk kata banyak. Not is one, not is two, but isteri. Then you must give permission to your husband to get three, not only one. Ada faham? Tak faham juga. Dihiaskan kepada lelaki ni sangat suka kepada wanita-wanita. Syahwat dia, kehendak, need dalaman dia. Hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Dah suka kepada wanita, suruh wanita tu lahirkan anak untuk dia. Dah lahir, sayang pula kepada anak. Wal qanatiril muqantari minaz zahab. Kesukaan lelaki ini maukan harta berlimpah ruah, berketul-ketul emas, muqantarah, berketul-ketul di dalam rumah. Wal fiddah, dan juga perak. Itu barang-barang mahal yang sangat disukai, walaupun diharamkan orang lelaki jangan memakai emas, tapi dia nak simpan emas banyak-banyak. Simpan tak apa. Maka emas itu tidaklah dirujuk pada emas sendiri, bentuk kekayaan yang dinilai dengan emas. Sebab tu hari ini emas tak pernah turun harga. Tak pernah turun. Simpanlah emas banyak-banyak, tapi bayar zakat. Mengapa? Itu ruangan yang Allah bagi dekat kita dalam bentuk syahwat yang diizinkan. Tetapi kalau kita tak sayang kepada Allah, tak cinta kepada Allah, kita gunakan nafsu yang sama, kita melampiaskan kehendak nafsu dengan tidak mengasihi Allah SWT. Avoid, ataupun kita kata ingkar segala suruhan dia. Maka kita kena cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim buat rumah supaya kita dekat cinta kepada Allah. Bagaimana Allah itu sayang kepada Nabi Ibrahim? Nak tanya sikit lah. Jangan marah ya, nak tanya. Ibrahim tu dalam Al-Quran atau dalam hadis dia panggil apa? Ibrahim tu dipanggil apa? Tak boleh ingat ya? Ingatlah. Ni Ibrahim Tok Wan, nenek moyang kepada Nabi Muhammad. Kenalah ingat. Dikaitkan Ibrahim dengan Allah dengan panggilan apa? Khalilullah, kekasih Allah. Bila jadi kekasih Allah, Allah duga dia. Dugaan pertama dia, Allah bakar dia. Allah suruh Namrud bakar dia. Unggun api banyak-banyak, bakar. Pasal dia cinta kepada Allah, dia runtuhkan semua berhala-hala, tangkap dia, hariku, bakar. Masa nak bakar, Allah kata kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini nak cerita, nak ajak kita pergi ke Mekah ni, semula pada Nabi Ibrahim. Nak cerita kata kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, apa jadi? Allah duga dia betul-betul boleh sampai ke derajat mendirikan Kaabah. Apa dugaan dia? Pertama bakar Ibrahim. Tapi sebab dia Khalilullah, Allah doa kat dia. Kami kata kepada api, ya naru api, kuni bardan, engkau jadilah sejuk, wasalaman ala Ibrahim, selamat kat Ibrahim, dia kekasih aku. Dan hujan turun, hujan turun tengah-tengah unggun api sebesar padang tu. Ibrahim ini tidaklah dia bawa masuk ikat Ibrahim kemudian bakar api. Dia takut Ibrahim ni ikat masa api tak terbakar lagi, takut lagi.
Cara dia, Namrud ini dekat balai Rong Seri dia ni, katakanlah di kedai ini balai Rong Seri gajah, surau ini padang depan dengan balai Rong Seri. Dia suruh rakyat dia tebang sebatang pokok yang besar tiang ini. Batang itu semua sebelum didirikan, diikatnya tali yang paling kuat. Dia tarik berpuluh-puluh orang dengan gajah, dengan apa tarik, dengan tali yang paling kukuh, hingga sampai pucuk ujung kayu itu melentur sampai ke tempat raja bersemayam. Ikat kuat-kuat di situ, perintahkan orang membakar api semalaman. Tengah duk bakar-bakar api itu, ada lagi orang yang tukang jet Rabbana ampusana wa ampusini ni, hantar lagi kayu, tegur tak cukup, nak ambil perhatian raja, kata dia taat pada raja. Bawa barang di atas belakang keldai. Sedangkan binatang lain, gajah tak mau bawa, kuda tak mau bawa kayu ini, keldai bodoh ni bawa. Sebab itu dalam Quran disebut keldai ni bodoh. Inna ankarul aswati la sautil hamir. Suara yang jerit kuat-kuatnya suara keldai, suara hina. Sekarang inilah suara yang dibawa oleh pemuda kita atas pentas. Andai dipisah, menjerit sampai habis. Suara dia lain, menjerit, nak juara lagu. Saya sebut benda ini, saya baru menghadiri forum perdana Syam Kamikaze. Syam Kamikaze gitaris. 2 malam yang lepas dia kata, Datuk ni tengah-tengah duk forum ni, dia seorang ahli panelis. Saya malu Datuk Daud, dia kata 25 tahun dengan tabur haji, sekarang berapa belas tahun pula sampai lah ni duk macam itu ya. Saya dengar suara dia dulu, tapi bila saya jadi kamikaze, dia kata tak boleh. Bulan 4 hari tu kami, dia kata ada 7-8 orang ambil sebuah band, dengar kata Sudaisi datang. Kami hambat pergi ke ni, nak tengok siapa Sudaisi yang orang masyhur sangat tu, suara dia macam mana. Kami hambat pergi masjid wilayah, dia tak dapat nak jumpa, program dia tight sangat. Dengar kata dia pergi ke Perlis, kami sewa band tu pergi ke Perlis. Dan waktu itu dia tahu semayang. Dia nak jumpa Zuhur, malam tu dia pergi. Dia cakap semalam sembahyang maghrib di Ipoh, sembahyang subuh di Perai, sembahyang Zuhur di Al-Star, asar sampai ke Perlis. Masuk masjid Perlis, Sudaisi ingin bertemu dengannya. Menangis dia kata salam dengan Sudaisi. Manusia main gitar. Satu malam petik gitar macam ini dapat 17,000. Dia kata saya pernah pergi ke Botanical Garden di Pulau Pinang. Saya jumpa orang macam saya itu. Saya pun ingat saya beruk macam dia juga. Maka saya pun berhenti. Menangis dia. Balik itu 36 derajah berpatah balik. Rambut semua anting-anting, rambut pendek terus. Pakai kasut dulu dia kata 4,000 sepasang kasut. Hari ini bertukar menjadi RM7 kasut dia. Sebab saya ajar mereka malam itu. Para artis-artis muda ni saya ajar mereka. You orang bila sudah turn ke arah ini 360 degree, that mean you pegang satu istilah orang putih, dia kata simple living, high thinking. Kalau masih menjadi penyanyi, masih mendewa-dewakan harta begitu hebat, you are simple thinking, high living. Apa maksud ni tuan-tuan? Cakap orang putih ni ada bahasa orang putih. Kalau kita sayang Allah, memang kita simple living, high thinking. Kenapa? Kita datang dengan ceramah.
Kita tengok living kita macam mana. Kasut apa pakai datang ke masjid tadi? Kasut apa? Selipar Jepun. Fongkyong apa ringgit? RM2.50. Itu pun selalu hilang selipar masjid bila ceramah agama. Tapi kalau kita pergi karaoke atau pergi ke konsert, Reebok berapa ringgit bang? 120. Stokin Puma 12. Seluar pakai seluar jin, tak pakai seluar orang lagi dah. Jin telanjang sekarang, seluar dia dah kena pakai. Seluar dalam Saint Sebastian RM14. Tali pinggang krokodil 56. Baju Camel 72. Topi Chicago Bull 21. High living, simple tinggi. Aku ada duit, aku belilah. Syam kami kazi 17,000 semalam. 12 lagu main 17,000 dapat. Dia kutip sampai 200,000 semalam. Apa ada seorang gitaris yang hebat nak bayar 17,000? Tak ada apa. Kalau tak ada, dia tak boleh kutip banyak tu. Tapi semalam dia kata, Datuk, kasut saya harga RM7 tu. Sebab dia dah tukar. Tuan-tuan datang sini dengar ceramah selipar Jepun, harga RM2.50 aja. Itu pun selalu hilang. Mengapa pergi ceramah agama selalu hilang kasut? Saya nak nasihat pada tuan-tuan, kalau hilang kasut selipar jangan marah. Sebab orang yang ambil kasut kita, dia iman tinggi, iman kuat. Mengapa? Sebab dia mendengar nasihat daripada guru agama, imam, khatib. Khatib kata buang yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik. Maka dia bawa selipar dia yang buruk, tinggal sini, dia ambil selipar baik bawa balik. Macam mana nak marah dia? Dia ikut cakap imam. Stokin pakai rak, macam mana ni? Tak pakai. Simple. Pakai kain kan pakai seluar? Kain, cak gajah duduk RM1. RM15 itu minta tawar 10. Tak beraninya kita nak pakai lawa-lawa datang masjid. Sedangkan di dalam Al-Quran dia ada sebut, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hiasilah dirimu cantik-cantik ketika datang ke masjid. Tapi dah jadi budaya dah. Pergi ke Mekah pun pakai kain ihram seluar dalam tak pakai. Duduk pula atas kapal terbang 8 jam setengah. Duduk dekat dengan lorong pula. Belum sampai ke mikat, tiba-tiba pramugari lawa-lawa datang. Encik nak minum apa? Ya Allah, dia pergi tunduk depan kita, dia selit pula pen celah ni pula. Berapa kali jatuh biji mata kutip pun balik. Dah lah kita tak pakai je seluar dalam. Hei. Simple living, high thinking. Kita tengok orang simple living macam kita dengar ceramah. Kasut, selipar, stokin tak pakai, kain cak gajah duduk. Seluar dalam pakai tak? Tak pakai pun tak apa. Sebab tidak ada siapa yang nak mengamuk. Tapi jangan pergi tengok konsert tak pakai seluar dalam. Jangan. Yang naik menari bukan main pun genik-genik. Saya tengok itu berapa kali jatuh biji mata kutip pun balik. Hebat tak? Baju-baju apa nak dengar ceramah? Baju Melayu itu pun dah 4 tahun raya dah duk pakai lagi. Tak ada siapa kata apa pun. Songkok putih satu berapa? Berapa songkok putih? Berapa? Free. Orang balik umrah daripada Andalusia tu pergi. Simple living, high thinking. Ya Allah, do I love you? Setakat ini ke aku cinta kepadamu? Pergi haji balik, memajukan surau masjid. Alhamdulillah. Itu saya nak buat tadi. Tajuk kita hari ini walaupun konsep haji dan umrah, I love you. Ya Allah, aku sayang kepadamu. Kita mati esok kita balik kepada Allah SWT. Bila kita disayang Allah, balik kepada Allah itulah. Sebab itu kita ambil Nabi Ibrahim sekejap. Apabila Nabi Ibrahim dibakar, tengok-tengok tak mati,
Terkejut besarlah Namrud. Bakar macam ini, api sudah begitu memarah. Sebelum bakar ada kedai bawa mari kayu api. Tengah-tengah duk berjalan dekat sampai tempat dibakar kayu itu, burung-burung ciak kecil ini berterbangan di atas keldai. Terbang keliling-keliling lama, akhirnya mereka singgah ramai-ramai atas belakang keldai sampai keldai itu terberhenti. Maka burung boleh bercakap dengan keldai. Berkatalah mereka, wahai keldai, engkau nak bawa kayu tu pergi ke mana? Tu nak pergi tempat bakar tu. Mengapa engkau tak mengena? Dia kata, aku diperintah oleh Tuhan aku. Yang kau ramai-ramai duduk tak belakang aku, mengapa? Burung ni kata, wahai keldai, kami ni terbang ke serata tasik, menyedut air setengah titik menjeruh di atas api ni untuk dipadamkan, tapi tak terpadam oleh kami. Keldai kata, engkau bodoh, tahu api macam padang, engkau nak bubuh setitik tu manalah boleh padam, janganlah buat kerja bodoh. Tapi keldai kata ni, burung kata, wahai keldai, bodoh kami pun nak menyelamatkan Nabi yang nak dibakar. Cerdik kamu, tolong bakarkan bagi dia mempuih pula. Yang mana satu cerdik, yang mana satu bodoh? Sebab itulah banyak bila sebut keldai dalam Al-Quran, disebut benda-benda yang cacat, yang rendah nilai dia. Sebab dia ni bodoh tapi kuat. Burung kecil, lemah tapi cerdik. Namun burung banyak, cerdik. Jadi kita kena tengoklah di sudut perspektif untuk mentadbirkan apa-apa pun, tengok yang tu. Kalau besar aja tapi kosong dalam pentadbiran di segi agama, ingat kemerosotan akan berlaku. Ayat 14 dalam surah Al-Isra. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku biha fahaqqa 'alaihal qaul fadamarnahu tadmira. Fadamarnaha tadmira. Ingat Allah kata dalam surah itu, Isra ayat 14, apabila kami nak meruntuhkan sesebuah negeri itu, sebab sebelum ni ada ayat berbunyi, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, kami sekali-kali tidak mengazab suatu kaum melainkan kami hantar kepada mereka rasul, ajar mereka balik kepada Islam, ajar mereka supaya sayang kepada Allah dulu. Kalau dah ada rasul mereka menolak, inilah diberi jawapan, wa iza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami menghendaki robohnya sesuatu negeri, cara pertama sekali, amarna mutrafiha, kami mengarahkan kepada pemerintah yang hidup dengan penuh lumayan, dengan penuh kehebatan, mengikut prinsip-prinsip lunah-lunah yang dikenalkan oleh Allah. Papasaku pihak, malangnya mereka ini telah berlaku fasik. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka kami terpaksa buktikan kebenaran cakap kami. Fadamarna hatadmira, kami runtuh kalah dengan keruntuhan. Saya bukan nak berpolitik, tapi nak tunjuk Yaman gone already, Libya hancur, Mesir hancur, tinggal satu lagi yang rajanya terlalu bodoh sedang membunuh rakyat dia, Syria. Dia pun akan kena juga roboh. Negara kita masih belum lagi, insya-Allah. Sebab masih lagi rakyat boleh bercakap, masih lagi rakyat boleh berunding. Kalau sampai rakyat dibunuh apa semua, macam itulah akan jadi. Saya tak mau sentuh lah pasal pemerintahan tu, biarlah orang yang merintah yang betulkan. Tapi kena ingatlah, apabila peraturan kita agama Islam, agama rasmi, patuhlah. Yang kita pergi duk taat pada agama lain turut-turut tu berapa? Itu pertikaian kita sekarang. 31 Disember kita sendiri pergi rancang untuk tunggu di Dataran Merdeka, nak tunggu detik pukul 12 malam. Kenapa?
Kenapa? Apa ada? Mengapa tak maghrib panggil ramai-ramai pergi masjid negara, bacakan doa, panggil budak nasyid, baca Yasin sikit, minta selamat, habis, lain-lain tak ada. Mengapa nak bagi, nak sogok keseronokan juga? Sebab yang terlibat semua ialah orang kita. Kalau benar ini dianjurkan oleh orang bukan Islam, bagi kebenaran, buatlah. Kau nak buatlah. Bukan kita yang menjadi juaranya. Sebab amarna mutrafiha, kami arah pemimpin mereka yang bergelomang dengan kekayaan mengikut perintah Allah. Ini Quran, nak mau ikut tak boleh. Sebab Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah sunnat rasulih. Nabi kata ini di pada Arfah, khuzu anni manasikakum la'alila alqawmin ba'di amyan hadza fi ami hadza fi makani hadza. Ambillah ibadat haji yang kau tengok aku buat hari ini, kerana anda tak jumpa aku lagi di tempat ini pada masa ini, pada tahun yang akan datang. Aku nak mati dah. Oleh itu aku tinggalkan dua perkara kepada anda. Jika berpegang dengan keduanya tak sesat selama-lamanya, Quran dan sunnah Rasul. Habis yang saya cakap ni Quran. Tak boleh orang marah kat saya, ni Quran. Dan Allah kata dah, kami tidak akan merosakkan sesuatu orang itu ataupun sesuatu kaum itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Ayat 13 dalam surah Isra. Kami tidak akan mengazab mereka kecuali kami hantar dahulu kepada mereka rasul, penyampai berita. Kalau dah sampai berita mereka tak ikut juga, ketika itu layak kami meruntuhkan mereka. Okey. Allah duga Nabi Ibrahim bila tak terbakar saja, Namrud kata, Ibrahim, engkau jangan duduk sini lagi, engkau duduk merosakkan kerajaan aku saja. Belah. Tak bunuh, belah. Dia pun berjalan pergi ke Madain daripada Babylon. Babylon nak pergi ke Madain tu 700-800 kilometer. Orang dulu jalan kaki je, ikut naik kenderaan jalan kaki, ikut kafilah perniagaan pun semua. Maka beradalah ia di Madian. Duduk di Madian tu lama, akhirnya kahwin dengan Sarah. Yang muda, dia masuk sampai ke Madian, orang terima dia dengan baik, dia pun menyebarkan risalah Allah, diwahyi kepada Allah, tu menyebar-sebar. Akhirnya dia manusia lelaki, zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir min qantarah. Dia berkahwin dengan Sarah. Sarah ni cantik, cantik berbenar. Cantik sungguh-sungguh. Tapi sayang cantik boleh cantik je lah. Sampai umur 40 lebih, 45 tak beranak-anak juga. Akhirnya diarahkan Nabi Ibrahim ini pergi membantu Nabi Lut. Nabi Lut ni sepupu dia. Namrud bagi satu kawasan tanah, nama dia daerah Sadom. Daerah Sadom. Daerah Sadom ni orang perempuan tak ada. Ada sikit saja. Perempuan-perempuan yang lahir anak perempuan dah besar sikit, hantar pergi ke ni. Semua orang-orang situ nak jack raja, nak ampu raja, hadiah perempuan dekat raja. Raja Namrud tadi lah, dia Tuhan. Rumah dia ada 1000 bilik. Bubur je perempuan, dah tua sangat, halau, bubur yang baru. Kalau dia tidur dengan perempuan pertama, kena tunggu 1000 malam pula baru jumpa balik dengan perempuan itu. 1000 orang. Itu pun katakan tiap-tiap malam dia nonen. Kuat juga Namrud ni, tiap-tiap malam boleh. 1000 malam baru jumpa ni. 1000 malam berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun baru boleh jumpa balik dengan perempuan yang mula-mula tidur tadi. 3 tahun. Maka bila dia arah pergi, Ibrahim tahulah dia baru dihalau daripada, dah 40 tahun dulu ke 30 tahun dulu dah halau daripada negeri Babylon. Sekarang nak masuk pula pergi ke Sadom, kena lalu kat Babylon. Mana minta kebenaran dulu. Takkanlah Namrud nak bagi kebenaran. Dia berhelah. Dia bawa bini dia, lalu itu sampai sepadan immigration. Engkau bawa siapa ni?
Engkau nak pergi dekat negeri Sadum, tak boleh bawa orang perempuan. Di sana tak ada perempuan. Engkau bawa siapa? Saya bawa adik saya. Sedangkan isteri dia. Sebab itu dalam satu hadis, cari hadis Sahih Bukhari, ketika orang di padang mahsyar ramai-ramai, ada di kalangan umat Islam yang tidak beriman kuat dengan Nabi. Ketika matahari kuat di atas kepala mereka, ramai mereka pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, buka kitab ni, itu Tanbihul Ghafilin, yang itu bimbingan mukminin kan Tanbihul Ghafilin. Bimbingan mukminin ya. Satu lagi kitab tebal macam tu, itu Tanbihul Ghafilin. Ini kena cari Tanbihul Ghafilin. Yang tu lah. Bukan yang Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin kitab macam itu juga. Dalam kereta saya ada. Itu pun tak, bukan juga sama. Kita surau masjid ini kena baca Tanbihul Ghafilin. Dia ada cerita dalam ni. Cerita orang tu semua pekat terkam pergi jumpa dengan Nabi Adam. Ya Adam, engkau tok nenek moyang kami, tolong kami ni dah teruk. Adam kata, engkau tahu tak? Engkau tahu tak, aku pun salah juga dengan Allah. Tu, aku makan buah tu. Tengok tok engkau makan 2 biji dapat 2. Aku makan sebiji dapat sebiji. Menyebabkan aku terkeluar daripada ni. Satu dahlah satu hal. Turun sampai ke bumi pula. Anak aku bertumbuk bergaduh. Sedangkan malaikat dah beri ingat dah. Buat apa jadikan manusia bergaduh atas muka bumi menumpahkan darah. Anak aku yang sulung sekali dah bunuh adik dia. Macam mana aku nak tolong kau orang? Kau pergi cari Nabi Nuh. Ruk cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, macam mana kau nak tolong aku? Nak tolong kamu. Walaupun orang yang ikut aku di zaman aku ni semua hidup belaka. Tapi engkau tahu tak, anak aku Kanaan dengan bini aku sendiri dikotok, dilaknat oleh Allah, mati tenggelam. Tak boleh jaga aku, adik-beradik aku, nak jaga engkau pula. Engkau pergi cari Nabi Musa. Pergi kat Musa. Nabi Musa kata, wahai tuan-tuan sekalian, aku ni banyak sangat karenah kaum aku. Banyak aku sampai kena bertumbuk sampai mati orang. Kan anak penakan Namrud tu, anak penakan Firaun, dia bertumbuk sampai mati. Dia terpaksa kena cabut lari. Kemudian dia kata, banyaklah kaumku buat salah, aku tak dapat anak ni, macam mana aku nak tolong kau? Pergi cari Nabi Isa. Pergi Nabi Isa. Isa kata, aku kaum aku mengaku aku sebagai Tuhan, macam mana aku nak ni? Kaum aku sendiri Yahudi yang dia beri begitu lama taraf kerasulan, mengaku aku ni sebagai tu yang jadi Nasrani ni. Engkau pergi minta Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim terlupa. Masa Nabi Nuh suruh cari Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim suruh cari Musa, Nabi Ibrahim bagi tahu, aku macam mana nak tolong kau? Aku berbohong 3 kali. Dia mengaku. Dalam ayat tu dia tulis, aku berbohong 3 kali. Pertama, aku berbohong ketika Namrud tanya, siapa yang membinasakan patung besar ini? Aku menjawab, bal fa'alhum kabiruhum haza. Yang buat ni yang besar inilah, bukan yang besar itu. Bukan yang besar itu, yang besar ini. Tu yang besar inilah yang buat ni, ini. Menyebabkan dia terpaksa dibakar. Artinya aku cakap bohong, sedangkan aku Rasul, mana boleh berbohong. Tapi oleh sebab cakap kinayah, mengelakkan daripada aku ini dianggap sebagai melampaui batas kerana dia pemerintah, aku helah dengan bahasa kinayah. Ni yang besar inilah. Yang kedua, ketika aku hendak membantu Nabi Lut, aku mengaku bahawa Sarah itu adik aku, bukan isteri aku, sedangkan dia isteri aku. Dah 2. Jadi macam mana aku nak tolong kau? Aku sendiri pun dari stand sebagai seorang Rasul pun masih aku berhelah-helah. Selamat kau pergi cari Nabi Musa. Pergi Musa dah cerita dah tadi. Pergi cari Isa dah helah. Akhirnya Nabi Isa kata, ngapa engkau susah-susah? Engkau umat akhir zaman, pergilah ke Nabi Muhammad. Maka kaum-kaum ni kata, kami masa hidup tadi dunia dulu kurang hormat syariat Nabi Muhammad.
Kami ikut syariat Yahudi dan Nasrani. Tengok, adik ni pun turut menghayatinya juga. Apa jadi? Pergi kat Nabi. Nabi faham dah, tengok muka dia pun hitam. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Hari itu di padang mahsyar, wahai Muhammad, ada orang yang diputih muka, ada orang yang dihitam muka. Siapa yang putih muka, siapa yang hitam muka? Yang putih muka selalu ambil uduk waktu mereka hidup dulu sembah aku. Yang hitam muka tak basuh muka mereka jadi hitam. Janganlah pula orang tu tengok wajah dia hitam, ni Tuhan hitam ke muka aku. Ireng di atas dunia lain, ni ireng di akhirat lain. Tahu ireng? Lain. Di sana esok orang muka apa atas dunia ini putih ke hitam ke? Kalau dia ambil uduk, muka dia jadi putih. Quran cakap, bukan saya cakap. Wa ammal ladzina, orang yang hitam muka tu, fa ammal ladzina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kamu buat kerja kafir setelah kamu beriman. Mengucap tiada Tuhan lain semua, yang disembah melainkan Allah, tapi maghrib pergi sembah tempat lain. Agama orang lain pun kau pergi masuk campur. Sedangkan inna dina indal Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa hidup ni cari agama orang lain, memang tertolak dan di akhirat jadi orang rugi. Memang cari agama orang lain, mana ada sembahyang tak basuh muka. Maka orang yang sembahyang kuat, kerana kekuatan sembahyang menghadap Kaabah, Allahu Akbar, panggil Kaabah inilah. Takkanlah batu seketul kita panggil dia datang. Kita lah pergi dekat dia. Tapi daripada gamit itulah yang menyebabkan kita pergi. Kita pergi ke Kaabah. Ini nak ajak pergi umrah ni, tapi dah pukul 9 dah. Macam mana nak pergi? Kan? Wa ammal ladzina biyaddat wujuh fa fi rahmatillah. Orang yang putih muka selalu dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi dengan rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah tu memang dijanjikan. Dan orang yang semayang macam kita ni, Allah memberi jaminan yang hebat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan, mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah saja, tak ada yang lain. Summastaqamu, dia tak cakap untuk orang ramai saja, dia istiqamah bila-bila masa saja. Sebab itu kita semayang 5 kali untuk semayang istiqamah. Summastaqamu, mereka istiqamah. Maka Allah jawab dalam bahasa ghaib yang kita tak tahu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun mengelilingi kita. Maka malaikat berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Manusia yang sembah Allah, jangan takut, jangan susah hati. La takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira bahawa syurga sedang menantimu seperti yang dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Malaikat kata, jangan takut, kami membimbingmu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dijanji ke syurga. Bukan satu tu, ayat lain pun ada lagi. Qad aflahal mu'minun, cemerlang gemilanglah oleh orang yang kuat imannya. Macam mana nak gemilang? 7 syarat. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang sembahyangnya khusyuk. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak mengaji Arab,
tak faham Al-Quran tapi boleh baca. Semua orang boleh baca Quran tapi makna tak tahu. Bila tak tahu mana, macam mana nak khusyuk? Boleh khusyuk bila dengar Quran saja. Imam baca Quran, kita di depan, duduk tengah sembahyang, bila Allah Akbar, dalam kepala kita nampak Kaabah. Itulah khusyuk kita. Nak menghayati bacaan, kita dah dengar dah tapi tak tahu apa dia baca. Tapi kita tahu ini ayat Quran daripada Allah. Namunlah kepala kita tergambar gambar Sudaisi. Tergambar suara Sudaisi, suara tu, tapi imam sini yang baca. Itulah khusyuk. Oleh itu kita kenalah pergi ke Mekah, sekurang-kurangnya pergi umrah dengan Andalusia terlibat yang tua sini berapa? Kok tu pula pergi Sebab khusyuk kita ada di situ. Bila Allah Akbar, aku dulu pergi ke Mekah, inilah Kaabah. Sebab kita menghadap dengan dia. Kalau kepala kita blank, tak nampak, buat apa kita menghadap dengan dia? Baik, menghadap tempat lain. Nabi menghadap Baitul Maqdis, tak nampak berbalang-balang. Tahun yang kedua hijrah, Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tarduha fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad, kami nampak engkau mendongak-dongak mencari-cari kiblat. Nak menghadap Baitul Maqdis, Yahudi kata kiblat dia. Nak menghadap ke Kaabah, apa nama ni, Quraisy kata di sana ada patung-patung Lata, Uzza, Nailah, Hubal. Nak menghadap ke mana lagi tak tahu arah dah. Sedangkan Baitul Maqdis banyak nabi dekat sana, banyak rasul. Allah kata fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Sama ada batu ke tak ada batu, that is not your business. Cakap putih tu menghadap je. Rupanya ada ketandaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim itu untuk dijadikan kiblat untuk kita. Tapi di zaman Nabi Muhammad tak diisytihar bahawa kiblat Kaabah itu untuk Nabi Muhammad, tak diisytiharkan pun. 2 tahun, iaitu setelah 15 tahun Islam, tahun yang kedua hijrah, 13 tahun berdakwah di Mekah tak jadi apa. 2 tahun pergi Madinah, seluruh Madinah dalam tempoh 2 tahun masuk Islam, barulah tentukan Kaabah itu ialah Baitullahil Haram. Alhamdulillah. Pertama tadi kita kata alladzina hum fi sholatihim, syarat pertama nak berjayalah keimanan. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, perkara yang melalaikan mengingati Allah kena buang. Sebab itu hiburan diharamkan. Lara ni hiburan lah. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa tafakuru bainakum. Kalau cintakan dunia ni yang tak kekal ini memang main-mainan dan hibur-hiburan saja, maka kita layak bermegah-megah. Tapi bukanlah berarti orang tu ada duit sikit, dia pakai Mercedes ke, dia pakai Alphard ke, doktor dia banyak duit, dia pun pakai BMW, kita pun kotok dia. Pergi Mekah semua apa, doktor kaya pakai BMW, pakailah Toyota Corolla yang duk muntah skru kat jalan tu, sudahlah. Itu dah kufur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Perlu pakai yang baik, pakai yang baik lah, jangan pakai kedekut duit simpan banyak-banyak, apa mati besok habis, berkecai habis. Pakailah dengan syarat zakat bayar dulu. Saya dalam bab ni pun, saya daripada tabung haji dulu pun saya cari kereta yang hebat-hebat lah. Tapi masa itu miskin juga lagi, taklah kaya sangat. Tapi kurang-kurangnya pun saya dah pakai. Mula-mula kerja itu Ford Escort. Kan dulu Ford Escort kan, pasal ada kotel di hujung tu suka pakai Ford Escort. Lepas tu tukar bak, wak segan. Habis wak segan tu tukar pula pergi ke Mini Austin Cooper. Lepas tu naik pergi Toyota baru. Habis Toyota tu dah 1300 cc, terus ambil yang tinggi sikit 1800 cc, pangkat dah naik. Ambil apa nama ini, Honda Accord.
Nombor pun sedap. JAU 47. Sampai hari ni sayang nombor tu pergi jual kat orang. Kalau tidak jual kereta, nombor ambil balik. Hari ni baru menyesal. JAU 47. Ada sebab. JAU 47 jauh 47. Lepas tu tukar pergi Volvo PM 2244. Volvo naik Mercedes pula. Mercedes panjang tu. Naik Mercedes, pergi Mercedes bulat tu pula. Kan? Pasal kita kena sesuai dengan keadaan kita lah. Lepas tu Mercedes lagi. Lepas tu Mercedes lagi. Sampailah Mercedes sekarang ni. Mercedes juga. Saya terpaksa lah kena beli. Bukanlah bukan nak tunjuk banyak duit. Tapi saya ni jenis bawa kereta, jenis bawa perlahan. Nak balik Kedah kena tekan 170 atau 80. Jenis itu nak baca ni. Saman ni berderet-deret. Naman setiap kali balik. Tapi setiap Jumaat mengajar dia bukan aman masjid. Pandai-pandai lah buat. Bayar juga. Tak lepas dah. Tak lepas risik nak. Bayar juga. Tapi faham-faham je lah. Dia apa-apa berkenan juga dengan kita. Sebab saya cakap saya tidak terlibat dengan politik. Boleh pun tak kacau saya. Saya tak terlibat dengan politik. Tapi saya perlu bercakap tegas benda yang melanggar peraturan tak boleh. Okay, kita balik kepada masalah. Saya ada dua lagi nak sebut ni. Takut terlepas ni. Dah jam cepat sangat berjalan ni. Saya nak sebut tentang bagaimana Allah menarik kasih sayang Nabi Ibrahim, menyebabkan dia jadi macam tu, dan kesannya kita mendapat faedah. Tapi sebelum tu nak tengok keimanan dulu. Keimanan tadi semayang khusyuk, perkara yang melalaikan kita tolak. Ya, Syam kami kaji 360 degree balik kepada Allah SWT, melalaikan dia terajang terus. Tak nak dah ustaz, tak nak dah. Balik jadi orang warak. Tu saya kata tadi, tak layak bila orang tu dah jadi warak. Kalau dia berceramah kat masjid, kita sekat dia, tanya tauliah, lepas tu kita dakwa dia di mahkamah, kena belaga yang naik ke mana. That is not fair. Sangat tak fair. Tak boleh. Azmi Mustafa pergi belajar dekat Syria 3 tahun, bawa balik sijil. Jabatan Ummah Islam enggan mengeluarkan tauliah. Mengapa? 3 tahun dia duduk sana. Saya pernah bawa dia 3 bulan lepas dia berhenti daripada jadi bintang filem. Bawa dengan saya bawa pergi berceramah di tempat Amir Osman di Kedah tu. Bagus dia punya ceramah. Saya kata kena belajar lagi. Dia sanggup belajar dengan tak ada duit. Balik kan dah jadi warak, canggup panjang. Tapi lepas terlalu warak sangat, dia duduk kotok kerajaan, terus sekat. Mengapa tersekat dia? Kalau dia cakap benda betul, kita kena ni. Kalau dia telajak sangat, kita panggil nasihat aja. Bagi sekatan kat dia peraturan. Yang kita minta tauliah, hantar pergi ke suruh jawab apa? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah penyanyi nak menyanyi pentas kerajaan pergi minta tauliah? Ada tak? Dia nak menyanyi, ada tauliah tak? Tak ada tauliah, jangan menyanyi. Sama lah. Mengapa ceramah dalam masjid agama Islam, agama rasmi kena minta tauliah? Menyanyi bukan agama Islam, agama nyanyi. Bukan apa nama ini, apa kita kata, budaya di Malaysia ni budaya menyanyi, tak payah pakai tauliah. Tak ada disebut. Ini disebut agama Islam, agama rasmi negara. Apa saya kena tauliah? Apa saya kena? Sebab itu kita ni di Malaysia ni banyak buat benda yang kurang senonoh. Tapi bila kita cakap, orang kata kita ni gila kuasa, boleh bercakap hantam. Perbincangan AUKU di Karangkerah, profesor-profesor tu sendiri kotok AUKU, undang-undang membendung politik di kalangan pelajar. Apa cakap? Mengapa kelab UMNO di rata-rata seluruh dunia ada berpolitik budak-budak yang dapat biasa kajian? Mengapa di sini sekarang tak boleh politik? Jadi banyak yang tak kena. Janganlah tubuh kelab UMNO di kalangan pelajar-pelajar yang diberi beasiswa. Ada persidangan di sini, import mereka balik, highlight dalam television semua. Bukan semua orang di Malaysia ini ikut arah itu. Bila tunjuk tempat awal salah itu benda, bukan. Jadi double standard ni banyak sangat. Bila orang tegur dah, tauliah ada tak?
Masalah dia. Bukanlah saya nak lepas geram kat sini. Saya belum terjun dalam politik lagi. Tapi kita kena steady lah. Walladzina adilu wa muridun. Benda yang lalai tolak. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilu bayar zakat. Dah orang nak bayar zakat kena fikir 2 kali pula sekarang. Ramai saya ceramah dekat umrah dekat sana, tekan bagi saya. Orang ni bagi 2,000 duit. Mengapa bagi duit kat saya? Datuk tolong bayar zakat di tempat yang betul-betul untuk asnaf. Saya kata, saya ni bukan pegawai zakat. Kami tak mau bayar zakat dekat pusat pemerintah zakat. Saya kata, nanti kalau kerajaan tahu saya kena tangkap. Tak usah bagi tahulah, senyap-senyap lah. Ni ustaz dah bagi tahu dah ni. Dia suruh saya tolong macam, saya banyak orang miskin minta tolong. Di pejabat saya tu surat berkata-kata. Nak bantu tahfiz Quran lah, budak miskin Kemboja nak periksa duit tak ada nak bayar yuran. Tahun akhir lah, orang Aceh mari. Jadi saya sediakan tong ni, saya simpan. Jadi bila ceramah ni bawa tong, sari-sari ceramah kadang-kadang dapat 800, 1000 semua saya simpan. Sampai di sebelah rumah saya boleh mendirikan sebuah surau di sebelah Bagi Bila tu, di Bagi Bila tu surau Ar-Raudah. 360,000 kita dapat. Lah ni saya nak membantu mendirikan masjid apa nama ni pula, Masjid Seri Putra pula. Ni ada dalam kereta saya. Duit orang bagi apa nama ini, cek lebih kurang 3,000. Tak bagi kat masjid lagi. Kan saya pun nak simpan banyak, takut sebab dia tak keluar resit nanti kadang orang tu kata saya tak bertanggungjawab pula. Kena keluar lah walaupun saya tak boleh tunai duit itu. Tapi kita nak buat cepat-cepat lah. Kan? Oh, datang kita kena tolong. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang mengawal nafsu. Kita di Malaysia ni tak kawal nafsu. Bila ada mak rempit ni nafsu tak boleh kawal. Habis budak-budak remaja rintaknya. Illa ala azwajihim. Nafsu ni hanya boleh lepas kepada isteri-isteri kita. Cuma di dalam ayat ni dia bubuh banyak kali perkataan ni. Kecuali kepada isteri-isteri kita. Boleh faham? Kepada isteri ala azwajihim, bukan ala zaujihim. Ala azwajihim, kepada isteri-isteri mereka. Are you alright? Okey lah. Kecuali kepada isteri-isteri mereka. Auma malakat aibanuhum, zaman dulu boleh meniduri hamba saya perempuan. Tapi bahaya. Tuan dia kalau tidur dengan hamba saya perempuan, tiba-tiba melahirkan anak. Anak ni merdeka, mak dia saya. Anak ni besar, dia kata ayah, merdekakan mak. Sebab saya takkan bapa, mak hamba, bapa merdeka. Saya ni apa status dia? Pasal dimerdekakan. Sebab tu orang dulu-dulu, zaman dulu dia tak tidur dengan hamba saya walaupun diizinkan untuk dia. Dan hari ini orang Arab masih berperangai itu. Bila maid atau pembantu rumah Indonesia pergi kerja dengan mereka, ketika isteri mereka uzur, maid ini dia hantam di talanya. Ramai maid-maid ni tak tahan dengan dikerjakan oleh orang Arab tiap-tiap minggu. Tak lain tak bukan dia ambil pisau. Dia tak tahan sangat, dia bubuh pisau. Kalau tu lanyak aja mati. Berapa ramai? 37 orang kena pancung pasal bunuh majikan. Apa tak bunuh? Dah zalim sangat. Tiap-tiap minggu nak lanyak, bukannya cermat-cermat pula tu. Arab tahulah. Ini bahasa apa cakap dalam surau ni? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau untuk depa ni tak jadi kecelaan. Namun wa man batara wara azalika fa ulaika humul adun. Dari segi keimanan, siapa yang menyeluri lain daripada orang wanita disebut tadi, mereka ini melampaui batas. Dia tidak beriman. Okey. Habis. Dah berapa 4? Yang kelima dan yang keenam, kejayaan dalam sebagai beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanah, menunaikan janji. Kan? Janji dan amanah pakai. Dan nombor 7 dikaitkan dengan sembahyang lagi. Walladzina hum ala sholawatihim yahafizun. Orang yang memelihara sembahyang dalam waktu. Apatah lagi kalau sembahyang jemaah macam ni. Jawapannya, ulaika humul warisun. Orang ini bakal mewarisi allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka ini bakal mewarisi syurga firdaus, kekal abadi dalamnya. Buat baik,
keimanan berjaya, Firdaus tunggu. Tapi nak tunggu surga Firdaus, apa jadi kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim setelah dia menikah dengan Sarah, pergi bantu Namrud, tak berjaya. Dia mengaku bini dia ni sebagai adik dia. Bila tak berjaya, maka mengapa tak berjaya macam ni? Dia pergi bantu. Semasa dia kata ini adik dia, pengawal istana kata, pengawal sempadan kata, adikmu hendaklah dihantar ke istana Namrud. Tak boleh dibawa sebab itu negeri bukan orang perempuan. Engkau pun jangan bawa. Biarlah adikmu ini beri kepada Namrud. Dia nak pergi tak boleh sebab dia anti Namrud. Hantar adik dia terpaksa. Oleh sebab arahan wahyi suruh tolong Nabi Lut, dia serahkan. Tapi sebelum serah dia ajar anak isteri dia yang kalau Namrud datang nak kacau, engkau baca ayat ni aja mempertahankan diri. Nanti akan kaku Namrud ini. Ini ajaran daripada Al-Quran, daripada Allah, wahyu ada. Allah tidak miss dia punya ni. Dia ajar kena patuh. Jadi bila Ibrahim pergi membantu ini, dia tak berjaya. Yang di Namrud ini, Namrud datang kacau Sarah. Datang kacau Sarah, Sarah jampi-jampi, hembus dekat muka Namrud, tangan keras macam tu. Doa tak boleh turun. Itu pun tak boleh, sini tak boleh, tangan keras. Kalau yang lain keras tak apa. Ini tangan pergi keras. Ini tak boleh, ini tak boleh. Takkan nak pergi kat, duduk dekat kita panggil singgah sana, tangan macam itu. Sarah, apa kau buat dekat aku? Bukan saya buat. Allah, Tuhan saya, Tuhan Ibrahim. Tuhan Ibrahim Tuhan. Bukan kat aku Tuhan, tidak. Tuhan ni raja je, bukannya Tuhan. Kalau Tuhan, apa tangan sendiri tak boleh lembut? Betul ada Tuhan tak? Betul. Allah, Tuhan Ibrahim. Tuhan yang ajar Tuhan dulu ni. Habis macam mana? Tuhan saya boleh ringankan, boleh baikkan dengan syarat tuanku jangan ganggu Patik lagi. Patik hanya boleh diganggu oleh suami Patik saja. Kamu dah kahwin ke? Dia tak kata apalah. Pasal dia tak dapat anak, nampak macam tak kahwin lah. Itu bagus kau kalau tak beranak ni. Masalah pula. Okey, tolong minta bagi tangan kau lembut. Dia apa, ya Allah Tuanku, lembutkanlah tanganlah habau ni. Dia cakap macam tu lah. Okey, punya lembut. Betul lah cakap engkau. Ini bukan saya, Allah, Tuhan kita. Dia nak dakwah sebenarnya. Tuanku jangan datang lagi sebab dah janji dengan Tuhanku, Tuanku tak datang. Ya, aku tak berkacau lagi. Tapi manusia yang bernama syaitan, bernama rakus ini, dia peduli apa janji tak janji. Dia gian esok dia datang. Lawa sangat ni Sarah ni, datang lagi. Datang, tolak pintu, pergi nak tekap, ambuh, tak keras lagi tangan. Sekali ni lagi parah. Duduk macam tu. Syarah, tolong jampi bagi turun dekat. Tak boleh tuanku. Dah janji dengan Tuanku, tak akan tolong. Habis macam mana saya, ikut suka Tuanku lah. Tak boleh. Okey? Kalau kau tak mau lepaskan aku pun tak mau lepas. Kau merengkuk dalam bilik ini. Tapi Sarah dah berdoa dah. Dia ada suami. Dia minta pertolongan kepada Allah. Tuanku, boleh. Dengan syarat, lepaskan Patik dari sarang maksiat ini. Patik akan doa. Janji? Janji. Langsung macam tu lah. Setuju? Kena macam tu lah. Dia pun, betul tuanku? Betul. Ya Allah Tuanku, tolong lagi sekali habau ni. Pasal dia nak lepaskan Patik daripada sarang maksiat. Patik tak mau terlibat. Ambo tiba-tiba ni. Okey, betul cakap kau. Pengawal, hadiahkan kepadanya seorang amah. Ambil mana-mana kau suka. Jangan ambil yang cantik sangat. Dia ambilnya Siti Hajar yang pendek sikit tu. Bagi. Kau ambil Hajar ni, kau bawa balik, panggil abang kau Ibrahim balik. Aku tak mau tengok muka dia. Kawasan Namrud ni lagi dah. Dalam kawasan negeri aku ni. Pelah balik ke Madain. Baliklah. Bila bawa balik, seronoklah Ibrahim duduk pembantu rumah ada Yona. Hampir 15 tahun. 15 ke 20 tahun. Sampailah umur Hajar ini dekat 60.
Maka Ibrahim pun merayu-rayulah. Sarah, engkau mandul tak berikan anak kepadaku. Kalau aku mati, wahai Allah, dalam dada aku siapa nak sebarkan? Nabi dulu memang dia nak anak lelaki. Nabi Zakaria pun beria-ria minta ke Allah. Bini dia mandul, dapat anak Nabi Yahya kan. Sampai kena ambil anak angkat, ambil Maryam lah, jaga rumah dia. Maryam tu melahirkan Nabi Isa pula, tak ada bapa. Sampai begitu. Nabi dulu memang dia nak orang yang membantu. Maka minta Sarah, bagilah peluang aku. Abang ni mandul, macam mana nak dapat anak? Kalau tak mandul takkan ni. Engkau cakap aku mandul, engkau tak rasa yang engkau pun mandul. Kalau engkau nak tahu engkau mandul tak ada atau aku mandul tak ada, kau bagi aku buka cawangan. Gitulah kak, betul tak kak? Bagi aku buka cawangan. Bukanlah kena hatiku, tapi ni wahi aku ni. Kalau aku mati, siapa nak bawa? Ini memberi rasa serba salah kepada Sarah. Nak bagi, naluri aku tak izinkan. Bagi. Dalam keadaan aku tertekan. Macam mana ni? Tak mau bagi, dia minta. Nak bagi aku pula tak mau bagi. Oleh sebab dengar kata dari Allah, nak menurunkan tu, kahwinlah baru, kalau sampai peringkat itu. Sebab itu kita di Malaysia ni pun kalau bini kita tak beranak tu, tunggu lagi dalam nikah lah lain. Tapi kalau setakat duk beranak tu, jangan duk cari banyak lain kan. Jadi masalah besar. Setuju tak kak? Senyap ya? Macam setuju je. Masalah kita dah duduk berumah tangga tu, layanan dalam rumah tangga jadi lain. Tak macam layanan belum kahwin dulu. Sebab itu dia orang ni apabila pergi ke Mekah dua-dua orang, wah rancak balik. Macam baru kahwin balik. Dia jadi lain. Sampai Mekah dia bertukar angin. Dipendekkan cerita, kahwinlah abang. Bila dia nak pergi kahwin, Sarah kata tak payah pergi, aku dah ada. Dah ada, bagilah aku kahwin. Siapa? Hajar. Hajar pun hajar lah. Kahwin dengan orang duduk serumah dia, nikahlah. Orang Kristian kata Ibrahim tak kahwin dengan Hajar, dia tidur macam tu saja. Bodoh benar orang Kristian. Kalau dia nak tidur baru dapat dulu, dia lanyak dah. Apa tunggu sampai tua? Tapi tak. Dalam Islam dia nikah dulu. Dan nikah apa semua cukup, isytiharkan. Setahun kemudian termengandung si Hajar ni. Maka Hajar pun takut kepada Sarah, mulalah pakai baju midi dari leher sampai ke kaki. Itu dia katakan pertama manusia Islam, wanita Islam memakai tutup tubuh semua ialah Hajar, kerana dia nak melindung perut dia yang sudah mengandung ini. Tiba-tiba lahir anak, terkejut Sarah. Lahir juga. Dia yang, akulah yang mandul, bukan laki aku. Dapat anak. Bila dapat anak, dia pun sangat menyayangi Hajar dan sangat menyayangi Ismail. Maka kasih sayang dia dengan Allah berbagi dah. Rindu kat ni Hajar zaman ni. Ke Sarah pun kurang dah. Maka Sarah dengan ujian Allah, Sarah naik meluak-luak kecemburuan dia. Bang, sebab saya lebih kat dia, sedangkan dengan aku dah begitu lama, tolong bawa dia pergi ke tempat lain. Dia ke mana? Nak hantar pergi ke Mesir, dekat Babylon ni. Bukannya dekat, tak tahu mak bapak dia siapa. Tak kisah. Jauh kan? Macam mana nak jauh? Senang je abang. Abang ambil unta, abang masukkan 10 guni buah kurma, 10 tong air dalam kulit kambing, 10 kulit kambing masukkan air, suruh unta tu berjalan. Unta ni dia berjalan 28 hari tanpa minum boleh. Dia minum 12 galen air sekali dia sedut. Tapi dia boleh jalan 28 hari tanpa berhenti. Kekuatan dia. Biar. Bila unta tu berhenti, tinggalkan anak bini di situ. Nabi Ibrahim menajak berkata, ya Allah Tuanku, patut ke bini aku baru dapat anak yang nak mengembangkan kau wahyimu, tiba-tiba aku dihalau. Suruh halau bini aku ni patut ke?
Malaikat Jibril beritahu, ada hikmat di sebalik permintaan Tuhanmu dengan izin Tuhanmu juga. Diminta oleh binimu tu ada keizinan daripada Tuhanmu. Jalankanlah. Baru Nabi Ibrahim sedar, aku ada anak, aku sayang pada anak aku hilang sayangan sikit pada Allah. Maka Allah duga, bawa pergi. Tinggallah Hajar dengan Ismail di tempat yang kering kontang. Rabbi inni askantu min zuriati biwadin ghairi zi zar'ain 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku sanggup meninggalkan zuriat aku di tapak mendirikan masjid haram. Di situ aku letak. Di sana tapak itu tidak punya pokok tumbuhan. Ghairi zi zar'ain, tak ada pokok. Situ letak. Bila letak aja di situ, balik. Hajar kata, sini abang letak kami. Ya, makanannya ada 10 bungkus tu, air ada 10 ni kau makan je lah. Hajar kata, lama mana kau makan? Sanggupkah abang letak aku berkawan dengan serigala, kala jengking, apa semua dalam hutan ni? Duduk je lah, Allah jaga kamu. Adakah Allah amaraka bihadza Ibrahim? Adakah Allah perintahkan engkau tinggalkan aku sini? Nah, dia kata ya. Apa cakap Hajar radhi tu? Aku redha. Ibrahim pun balik dengan mengebas air mata ni balik. 3 tahun balik. Sebab lepas dia balik sampai ke sana, duduk 3 hari, datang 3 orang mengunjung rumah dia. Datang-datang bagi tahu Ibrahim, baru balik daripada musafir dia. Aku datang pergi jauh, hantar anak bini aku sana. Ni kami datang dari jauh juga nak bagi berita. Berita apa? Penduduk Sodom tu telah dirobohkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala 'alaha asfalaha. Yang atas bukit turun ke bawah, yang ke bawah timbung ke atas. Jadi laut apa? Laut masin sekarang ni, laut mati. Tempat ini pun nama Sodom. Sebab itu dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sodomi kes kan. Ambil kata Sodom ni lah, Sodomi kes. Jangan lupa Sodomi kes kan. Saya baca semalam ke surat khabar The Star kan, pasal Sodomi kes. Pasal dia appeal balik nak tuduh juga bagi dia lekat kan. Dia gunakan kata Sodom lah, Sodomi daripada sinilah kan Sodom. Okey, itu satu. Lepas tu aku nak cerita satu benda lagi ni. Bila nak cerita satu benda lagi, dia nampak isteri Nabi Ibrahim ni macam takut-takut. Dia kata, jangan takut, anakku nak cerita yang benar. Dia kata, puan akan melahirkan seorang anak. Tiba-tiba bini Hajar gelak ketawa. Umur dia 17 tahun. 17 tahun dia gelak ketawa. Tadi takut pada tetamu ni dia gelak. Macam mana aku nak melahirkan anak? Aku ni mandul. Suamiku anjus, tua sangat-sangat dah. Dah melepek dah. Maka kata orang ni, Allah menjadikan Adam tanpa bapa dan mak tetapi hidup. Engkau dah jadi suami isteri, takkan tak boleh melahirkan anak dengan kuasa Allah. Ya ke begitu ke? Ya, tak apalah. Dan sembang-sembang tu, khadam Nabi Ibrahim bawa mari panggang anak lembu letak dekat itu, jamu kepada tetamu. Tiba-tiba mereka tak menjamah pun. Habis cakap pasal Hajar ni Sarah nak dapat anak, hidangan pun datang, terus minta berlepas. Terima kasihlah, kami nak pergi dah, tak makan. Bila dah raik, barulah Ibrahim teringat, semua kawanku yang datang, tetamu aku semua makan. Bila dia tak makan, tentu dia malaikat. Jadi kalau dia cakap kata Sarah ini nak dapat anak, memang sah dia bawa datang daripada Allah. Maka bermesra-mesralah mereka, mungkin bernonen-nonen lah mereka, dalam keadaan umur yang dah begitu lanjut berpenuh. Akhirnya termengandung si Sarah ini. Oleh demikian, wahai kakak sekalian, kalau umur kakak 60, berhati-hati dengan kedatangan suami. Lahirlah Nabi Ishaq. Lahir Nabi Ishaq dalam keadaan Sarah yang begitu berumur dah. Dia relax lah Nabi Ibrahim ni. Dia syukur kepada Allah. Dia sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi Ishaq.
terlupa ada kesayangan utama dia kepada Nabi Ismail. 13 tahun. Tiba-tiba dikejutkan oleh Sarah, abang ada twin kan. Abang duduk dengan Ishak sampai begini mesra. Jadi macam mana? Pergilah tengok. Rupanya bila sudah umur begitu tu, cemburu dah tak ada lagi. Madu dah jadi adik-beradik dah. Dah teringat sangat pula dah. Maka itulah yang paling seronok kak. Mula-mula memang kita jealous sangat-sangat. Tapi bila dah sampai akhir je pakat berebut laki pula. Aku nak jaga. Duduk jaga dua-dua orang. Yang tu lah kak. Don't worry kak. Kalau dapat madu, bermadulah kita, tak ada masalah. Sebab tua-tua memang satu periuk je. Tak jadi banyak periuk dah. Setuju? Tak setuju sudah. Memang tak setuju. Pergilah tengok. Naik unta, setengah kata naik borak, tak tahulah. Dia pun umur kat 80, 90 dah. Dia hidup 163 tahun kalau tak salah. 163 tahun. Nanti saya cek balik dengan buku sejarah. Tapi Nabi Musa lagi lama, 230 tahun. Lepas tu tak apa. Pergi tengok. Sampai ke Mekah tengok, ya Allah, rumah ada, perigi Zam-Zam ada. Rupanya sepeninggalan dia, apabila Hajar ini ketiadaan makanan sesudah duduk hampir sebulan, habis dah 7, duk makan itu aja, dengan minum air itu, dengan itulah bekalannya. Pokok tak ada. Kalau kita di sini tak apalah, umbuk kayu pun boleh makan. Ni nak makan batu. Habislah. Maka dia mencari air untuk anaknya dan dirinya. Safa Marwah. Sampailah dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau aku bini Rasul, ini anak Rasul, takkan kau nak bunuh kami dengan kekeringan, kemiskinan macam ini? Berikanlah kami, tolonglah kami lah keadaan yang begini teruk. Maka malaikat turun menghentakkan tanahnya di situ, lalu terpacuk air Zam-Zam. Setelah 7 kali mencari, dia pun zumi, Zam-Zam, teruslah duduk. Jadi air Zam-Zam, zumi tu belat. Ya, minum je. Burung pun turun. Kau nomek daripada orang Jurhum yang di utara selatan ini, dia tengok burung banyak kawasan yang kering ini, mesti ada air. Mereka pun datang menjelangah tengok di tempat yang kering kontang ini, di tepi lembah, di antara dua bukit, tengok ada perigi, ada orang 2 orang. Terus ronok riuh lah. Berceritalah Hajar kejadian pelik yang berlaku pada dirinya. Terus kami nak duduk kat sini je lah. Duduk meramaikan 13 tahun. Baru Ibrahim datang tengok, ya Allah, orang ramai seronok, anak pun dah 13 tahun tidur dekat-dekat. Tiba-tiba bila lena saja malam tu bermimpi sembelih anak dia. Bangun pagi besok, dia pun cakap ke anak dia, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anak aku, malam tadi bila aku tidur peluk-peluk engkau, terlena penat sangat, aku mimpi sembelih engkau. Cuba beri pendapatmu. Macam mana ni aku dah mimpi? Anak 13 tahun tak, yang matured, dia baru nak remaja, terus menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, mimpi ayah adalah wahyi. Laksanakan tugas wahyi ini, InsyaAllah ayah tengok aku merupakan orang yang sabar. Lakukan. Saya ingin memberi amaran keras kepada Tuhan. Kalau mimpi sembelih anak, don't do like this. Don't do. Mampu anak kita. Yang ni hadiah hanya untuk Nabi Ibrahim saja, bukan untuk kita. Sekarang seronok dengan cerita, tidur malam ni mimpi sembelih anak, bangun pagi besok asap pisau kerat, mampu. Biarlah bunuh-bunuh anak ni, budak-budak remaja yang berzina. Itu sajalah, kita jangan bunuh anak. Pagi-pagi besok Ibrahim Semai kata 3-4 syarat ya. Jangan cakap mak. Kalau cakap tak jadi kerja kita. Bawa parang tajam supaya aku tak melupuk. Ikat tangan supaya aku tidak meronta. Dan
Parang tajam supaya agak tak terasa sangat. Setuju? Setuju. Cek. Bawa kayu pergi. Hajar kata orang tua ni semalam datang, hari ni pergi memburu dah bagusnya. Ingatan dia. Dia tak tahu anak dia nak kena kat kepala. Sampai dah lembah bina datang iblis. Weh Ibrahim, bodoh engkau. Tinggal anak engkau 13 tahun. Mimpi je nak kerat leher. Mampulah anak engkau. Dia ambil batu 7 biji, pek lari. Datang pula ke tengah-tengah Jamratul Wusta. Engkau bodoh. Bapa engkau tinggal engkau 13 tahun. Bukan mari dengan penuh kasih sayang. Mari nak bunuh. Kau bagi leher engkau. Apa punya budak. Kutip 7 biji. Kedebak lari. Lepas tu Ma'in ni. Ma'in ni anak bijak sini. Bukan bijak sana. Kita semua pelihara anak supaya bijak sana. Sini bodoh. Ma'in ni bijak sini. Dia kata, ayah, kadang dia datang lagi tu. Macam mana ayah kata? Ayah kutip 7 biji batu, aku kutip 7 biji batu. Dia datang, dia belum cakap demam lagi. Memang dia mengganggu kita. Dia memang iblis, dia tahu rahsia kita. Setuju. Kutiklah batu. Sebab itu Nabi Muhammad mensyariatkan haji kita kutip awal-awal 7 biji batu di Muzdalifah untuk melontar Jamratul Aqabah. Bukan ula, bukan usta. Sebab Aqabah ni ialah jumrah kena. Akibatnya jumrah yang kena. Yang tak kena jangan lontar lagi. Esok baru lontar yang tak kena. Itu syariat dia. Jalanlah. Lebih kurang 80 meter daripada Jamratul Wusta. Datang lagi. Weh, Mak Ibrahim. Tu kena. Dekat. Weh, kena terus. 7 biji kena kepala, lukai, kena mata, butik. Terserepuk macam tu. Lari, letang bukang. Iblis mana mampus. Tapi kenalah. Kena batu. Sebab tu kita disyariatkan bawa batu pergi lontar. Namun syaitan sudah tidak ada di situ lagi. Kita lontar bukan lontar syaitan. Sebab syaitan bukanlah bodoh. 4 juta orang bawa 7 biji batu. Nak tunggu ke syaitan kat situ lagi? Kita lontar syaitan dalam diri kita. Kita lontar ibadat. Tak ada. Zaman dulu-dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lontar syaitan dengan mengikutnya. No! Tak ada lagi dah. Saya dalam buku karangan saya tidak. Saya Bismillah Allah Akbar walillahilham. Bukan Rajimalisyaitinu. Jadi kita buat ni ikut siapa ni? Siapa ajar kata kalau lontar syaitan? Tidak, kita lontar ibadat. Sebenarnya syaitan dalam diri kita ni. Habis. Ni cerita jadinya Kaabah. Naik atas bukit, ikat tangan anak dia, sembelih, irit-irit, tapi lembut. Takut anak dia mati, irit main-main. Ya, apa sembelih main-main ni ayah? Apa tak sembelih dah irit pun aku tak rasa pun. Kuatlah sikit ayah. Bila dengar kata kuat, keteguhkan peribadi ayah, kuat kan? Dah janji dah aku nak mati. Dia pun tekan lutut dia atas tubuh anak dia, ngereng kan? Apa tunggu lagi? Dengan mendongak kata irit. Menyembur-nyembur tanah. Ini darah. Ya Allah, mati anak aku dah, ya Allah. Tengah doa tu tiba-tiba dengar kalimat orang doa amin di belakang. Tengok mak bila kau bangun? Yang ku irit ni apa? Tengok punya besarnya kibah dia tak perasan, sedangkan lutut dia menyandar atas kibah ini. Dalam Quran kata wa fadainahu bizibhin azim. Kami pidiahkan ganti Ismail. Pidiah ni ialah gantian. Kami gantikan Ismail ini dengan sembelihan kibas yang sangat besar. Rupanya kibas ini ialah kibas Qabil yang dibunuh oleh Habil, yang dibunuh oleh Qabil dulu. Cerita anak Nabi Adam, Qabil dengan Habil ni berkorban. Iz qarraba qurbanan fatuqbila bin ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cerita dua anak Adam berkorban atas bukit, seorang korban dia terima, seorang tak dia terima. Yang diterima ialah Habil meletakkan kambing, yang si Qabil meletakkan gandum yang dah tak mau pakai lagi dah. Tak diterima oleh Allah. Maka kambing itu naik ke langit tak sembelih. Allah turunkan balik, disempurnakan sembelihan oleh Nabi
Ibrahim menunjukkan tempat ni berpotensi. Maka kanalah kambing bawa balik. Bapa dengan anak ni sampai-sampai Hajar kata, ya Allah, pergi sekejap je bawa balik kambing. Besarnya kambing. Ibrahim kata, lah bukan kambing lah. Apa abang cakap ni? Bukan kambing. Apa pula itu itu kambing? Engkau tak tahu, aku tadi mimpi sembelih pergi sembelih dekat bukit. Tuhan ganti dengan kambing. Apa sembelih anak abang dapat kambing? Sekali lagi dia pergi ke Bukit Marwah. Tukar bila pergi siapa Marwah besok habis sa'i minta di Bukit Marwah. Tapi jangan minta yang tak boleh minta. Hajar minta 2 kali jadi kat situ. Satu, minta tolonglah kami, air tak ada, dapat air. Kali yang kedua naik bukit itu, ya Allah, kalau Ibrahim datang jauh sembelih anak aku, engkau bagi kambing. Aku tak ada air, engkau bagi air. Tempat yang kering kontang. Mesti tempat ini berkat, ya Allah. Aku mau engkau letakkan satu batu asas di sini adalah merupakan keberkatan di bumi yang kering kontang. Aku nak untuk menyembahmu karenamu. Engkau hantar, suamiku hantar ini karenamu juga. Sekarang ni engkau buktikan di tempat ini berkat. Dia meminta di Marwah. Teruslah duk tak lama turun ayat. Wa iz bawa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin wa sujud. Kami menyerah kepada Nabi Ibrahim membersih tempat ini, mendirikan rumah di sebelah Masjidil Haram ini. Dirikan rumah Allah. Tapi dengan syarat jangan ada orang syirik dengan aku. Ingat aku duduk dalam rumah ni. Tak ada, aku tak ada dalam rumah ni. Banyak lagi benda-benda syirik ni. Itulah dia ujian kerana nak meletakkan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim lah yang mendirikan Kaabah. Tetapi kesannya Nabi Ibrahim sendiri pun tak bawa rakyat dia, umat dia pergi menunaikan haji. Diberikan haji kepada Nabi Muhammad, cucu dia. Kita lah yang untung. Sebab inilah sebagai nak akhir kepada ceramah ini, ketika Rasulullah naik Mi'raj, dapat sembahyang 5 fardu, Allah kata, Muhammad, aku beri 8 kelebihan kepadamu berbanding dengan umat lain. Engkau sembahyang 5 waktu dapat 50 pahala. Aku berikan Islam, engkau ada ibadat haji. Umat lain aku tak bagi. Umatmu aku berikan puasa Ramadan. Umat lain tak ada puasa bulan lain. Sedangkan Ramadan dia ada Lailatul Qadar. Umatmu boleh beribadat dengan bebas. Dapat itu kadar seolah beribadat selama 83 tahun. 1000 bulan. Aku berikan perigi Kausar. Semua orang nak masuk surga kena minum air perigi Kausarmu dulu. Banyak. Satu daripadanya haji lah. Di mana akan diampunkan dosa orang pergi haji dan umrah. Sebab itu baru-baru ni kita masuk ke umrah sikit lah. Saya faham dah cakapnya ni, pun orang dah ready nak pergi dah ni. Ready nak pergi sangat-sangat dah. Tunggu berhenti bila nak berhenti ceramah je. Sebab ceramah ni dia bukan macam pergi ke konsert. Konsert you berhenti cepat-cepat pukul 10, orang riuh kena je apa dah, bayar RM20 dah berhenti dah. Ceramah 1 hour only. If you do more than that, you are crazy. Nak kena berhenti. Ini pun dah 2 jam ni. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini ialah pemergian umrah, pemergian haji ini satu perkara yang sangat-sangat dekat kita dengan Allah kerana penghapusan dosa. Satu daripadanya jadi jemput pergi rumah Allah jadi tamu. Allah, we love you. So Allah kata, come to my house. Kita pergi ke rumah Allah. Kalau kita sayang Allah, pergi rumah dia. Jangan duk panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi rumah dia. Bila pergi saja terampun dosa. RM1 kita belanja pergi menaikkan haji dan umrah seperti belanja fisabilillah. Dengan gandaan 700 kali ganda. RM1 700 kali ganda. Kalau bawa 10,000 berapa banyak? 10,000 kali 700. 7 juta pahala. Wow. Tak ada wow. Ingat tak masa zaman Pak Tongko beli tukang picit dekat Usain Lempoyan? Ingat tak?
Ingat dialog dia. Saya dengar tuan ada tiga pecik. Ya, ini ada 2. Abdul Wahab dengan kata dia ada seorang lagi adik nama Abdul Wahid. Kenal dia? Saya tak kenal. Saya pun macam tuan juga. Berapa harga tuan beli ini 2 orang? 2,000 dirham. Maukah tuan jual kepada saya dengan bayaran 4,000 dirham? Berapa? 4,000 dirham. Hah? 4 je. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Wow! Gandaan jadi wow. Bukan itu saja. Sembayang 1 fardu bersama imam Masjid Haram 100,000 pahala. Ada dalam hadis. Wow, lagi. Umrah buat banyak kali. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Satu umrah satu penghapus segala dosa. Senang kan hapus dosa. Di sini buat dosa tiap-tiap hari. Pergi sana dosa tak ada. Belum sembahyang lagi azan dah pergi. Sembahyang pula wirid pula. Balik makan baru nak tidur, sembahyang lagi. Belum azan pergi dulu. Boleh buat umrah. Sampai berbelanja di Mekah pun dapat pahala. Sebab itu di Mekah tu banyak sangat jamrah. Jamratul kapek, jamratul baju, jamratul cincin. Banyak berbenar jamrah dia. Bawa aja duit. Dapat pahala beli belah dekat sana. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak salah nak berbelanja kelebihan Tuhanmu ketika di Mekah. Tak salah. Kan? Itulah kelebihan dia. Jadi kita mengambil kesimpulan. Kalau kita sayang kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau anda sayang kepada Allah, Nabi kata ikut aku. Ikut aku, disuruh pergi ke Mekah, pergi ke haji dan umrah. Sekarang bila sebut pasal haji, saya baru ceramah pagi tadi, majlis pertemuan biasa, reunion jemaah haji, tabung haji daerah Kelang. Saya hak yang Andalusia saya buat dah pada 18 hari bulan Januari yang lalu. Yang 18 Januari kan? Kan 8 Januari saya pun tak ingat dah. Dah buat dah. Kelang baru buat 29 Januari tadi. Panggil saya pergi. Saya cerita benda yang sama juga. Benda yang sama. Saya kata ajaklah semua orang yang balik pada Mekah, kekalkan kemabrur haji dengan cara menjadikan masjid ini innama ya'muru masajidallah. Kemudian kita sebagai pendakwah, dai, bagi dakwah untuk orang cepat-cepat menabung lah tabung haji, cepat-cepat register haji. Mengapa? Saya kata abang dah balik pada Mekah, jangan ingat nak pergi kali yang kedua Mekah. Al-hajju marratun faman zada fatatawa. Haji sekali saja, siapa nak buat banyak kali hanya sunat. Tetapi di Malaysia tak mungkin buat haji berulang kali kecuali Ustaz Daud Jengah. Yalah Ustaz Daud Jengah pergi bawa orang. Kalau tak bawa orang macam mana nak pergi? Isteri saya tahun lepas pun tertinggal. Marah kat saya. Abang ada power, mengapa tak bawa aku pergi juga? Abang ada orang lain ke? Memang saya ada orang lain, ramai ribu-ribu ada orang lain. Ada power, mengapa tak tolong? Kata yang bila Allah tak jemput, tak jadi tetamu dia, aku tak boleh buat apa. Kebetulan mak dia duduk rumah kami jatuh sakit. Engkau duduk rumah jaga mak lah. Elok pula saya bawa anak saya 2 orang, suami isteri. Bawa adik ipar seorang, adik dia lah. Bawa adik ipar seorang lagi. Bawa lagi kawan, jadi kelompok berapa? 10 orang. Saya seorang, dia tak teman. Jadi dia pun bila anak pergi sendiri, adik ipar 2 orang, adik dia pergi 2 orang, kawan rapat lagi pergi. Ya Allah, senoknya pergi lah. Tak payah. Bila masuk komputer kekerapan, dah berkali-kali pergi, mana tabung haji izinkan. Saya nak bagi tahu bahawa ulang-ulang pergi haji di Malaysia tak ada boleh lagi sekarang. Mesti kena gamnya. Tak boleh. Oleh itu bila pergi ingat, haji itu sekali saja. Kalau rindu sangat ke Kaabah, tak lain dah tak bukan Andalusia. Umrah dengan Andalusia Travel and Tour Sinan Berhad. Bukunya sudah diedarkan tadi. Pergi lama banyak kali mana pun tak apa. Rindu ke Kaabah.
Namun haji itu penting. Jangan tak pergi. Jangan tak pergi sebab dia fardu. Umrah pun kali pertama fardu juga, tapi boleh berulang-ulang. Haji memang tak boleh ulang. Kalau itu fikir-fikirkanlah. Simpan tabung, simpan di tabung haji, terus register haji, terus, jangan tunggu-tunggu. Kita kejar kerajaan, kerja swasta, potong APF. Jika ada duit APF 1,300, akaun nombor 1, boleh terus mendaftar pergi haji tanpa membayar 1 sen. Dia ambil daripada duit APF 1,300. Clear. Tetapi register hari ini boleh pergi tahun 2045. No, 2052. Sekarang umur 40. Register dia kata tuan akan pergi, jadualnya 2052. 2052 tolak 12 berapa? 40 tahun lagi boleh pergi. Jadi umur 40 campur 40 jadi 80. Ketika umur 80 tahun, masa itu datanglah postman ke rumah kita. Anak kita duduk atas tangga dan postman datang. Dia turun sambut postman, tengok surat register nama kita. Anak kita kata, ini register saya tak boleh terima tuan. Surat ayah saya. Habis macam mana? Pergi hantar sendiri ke ayah saya. Ada lagi. Di mana? Di kubur lot nombor 1342. Artinya tak haji lah kita. Oleh itu, dua lah saya nak ceramah ni, nak habis betul-betul tepat pukul 10 ni, dua benda nak buat. Apa hal pun kita pergi tengok Kaabah melalui umrah dulu. Lepas kita tengok dah rasa rangsangan bagus, cepat-cepat register. Lepas itu kita lobby kemudian lah. Dah 5-6 tahun, 7-8 tahun register dengan tabung haji itu, kita terpaksa kena baca doa Rabbana ampusana wa ampusini wa ampusana wa ampusini. Minta. Dengan banyak minta, kadang-kadang tabung haji keledoh-keledoh dia panggil mengejut. Itu ada harapan pergi. Sebab saya nak bagi tahu, muassasah orang yang daftar 10 tahun dia akan panggil orang itu dulu. Sekarang ni mungkin bukan 10 tahun, dia duk ambil orang yang 12-16 tahun tu dia panggil pergi habis dulu. Ya, sebab yang duk tunggu sekarang 750,000. Nak pergi 28,000, yang dia lulus 200, yang dia lulus 28,000, yang tunggu nak pergi 750,000. Bila boleh register melalui EPF, 100,000 masuk lagi, jadi 850,000. Tapi bila kita nak boleh pergi? Oleh itu cara yang paling tidak menyesal nanti ialah pergi umrah dahulu. Jika lepas balik umrah kita meninggal dunia, malaikat akan tanya dalam kubur, tuan kuat sembahyang, kuat puasa, tapi mengapa tak haji? Kita boleh kata, tuan, walaupun saya tak haji, saya terlalu rindu Kaabah, rindu pada Allah, saya datang umrah. Tapi haji ni lebih fardu daripada umrah. Umrah fardu kecil, haji fardu besar, dua-duanya wajib. Tapi saya tidak berkesempatan. Namun hasrat nak pergi haji itu ada. Ada bukti betul ke nak pergi haji? Ada. Mana bukti? Borang register tabung haji. Bawa masuk borang kalau tak sempat pergi haji, ya. Mati besok dengan kain kapan tu, dengan borang-borangnya sekali. InsyaAllah dia tengok borang, dia tak pukul. Kalau tidak, dia hantam kita teruk. Pemukulnya besar-besar, lebih besar pada tiang ni lagi. Saya nak bukti pun payah, sebab kawan kita yang pergi seorang tak ada yang balik lagi, kan? Jadi itulah saja celoteh pada hari ini. Marilah kita bergabung, pergilah ke umrah dulu. InsyaAllah. Kalau dengan Andalusia ni, saya nak beritahu lah, kempen lah. Dengan Andalusia ni, kita pergi tahun lepas bawa 21,500. Tahun ini kita buka lagi banyak cawangan. Hari ini saya punya pengarah urusan sedang berurus dengan cawangan terbaru di Ipoh. Cawangan semua seluruh negeri kita dah buka dah. Kita mungkin bawa 25,000. Orang memang berpusu-pusu. Setiap hari Ahad dengan hari Sabtu, di pagi-pagi di Andalusia, jalan Kampung Pandan itu penuh dengan manusia untuk kami bagi motivasi umrah. Jangan kata kita tak dapat bimbingan, kita bagi bimbingan. Kerana Imam Ghazali kata, siapa yang pergi haji dan umrah jangan berseorangan, mesti dibimbing. Kerana benda ini kita tak pernah buat, kita mesti ada pembimbing. Kecuali sudah banyak berulang kali, bolehlah dia berdikari. Kalau tidak, mesti ada pembimbing. Jangan act, okay? Jangan berasa bangga. Walaupun kita duit banyak, pernah pergi kata-kata haji umrah sangat berlainan.
Kerana implikasi daripada kegagalan melaksanakan rukun-rukunnya menyebab kepada kehidupan kita selepas pada itu merana. Banyak cerita dia, tapi tak layak saya cerita pada majlis ini kerana itu adalah kisah yang kita boleh beli buku daripada karangan Kerah, tulisan saya, Mabrurkah hajiku ini, ataupun Lambaian Kaabah, ataupun Tuhan terimalah aku. Itu penuh dengan padat dengan cerita-cerita jemaah haji yang diberi rahmat oleh Allah ataupun yang diazab oleh Allah kerana mereka melanggar peraturan-peraturan yang tak patut mereka langgar. Setakat itu saja. Yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Silalah berurusan jika nak pergi menunaikan umrah dengan Malaysia dengan wakil kita dekat sini, insya-Allah dia akan menguruskannya. Adalah nanti dia boleh memperkenalkan diri, insya-Allah. Setakat itu saja. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kalau tidak ada soalan, saya akan berhenti setakat ini dengan mengucapkan juta terima kasih yang tidak terhingga kerana minat tuan mendengar celoteh saya tidak seperti ini. Jadi sebelum mengakhiri bicara ini, ada dua soalan teka-teki. Pertama, soalan teka-teki, apakah bangunan yang paling tinggi sekali di dunia ini? Tinggi sungguh-sungguh tak boleh lawan. Bangunan apa? Paling tinggi tak boleh lawan. Jawab dalam tempoh setengah second. Masjid. Jawab betul. Bangunan yang paling tinggi dunia ini masjid kerana menaranya sampai mencecah bulan dan bintang. Mana ada bangunan lain sampai bulan bintang kecuali masjid. Okey. Tak ada dah. Bangunan masjid aja menaranya sampai mencecah bulan dan bintang begitu tinggi. Suaranya berkumandang sampai ke mana-mana. Ada satu orang putih, orang Eropah, dia pergi buat filem dekat Turki. Hari-hari duduk dengar azan dia. Akhirnya dia buat kajian, apalah menjerit di atas-atas ni. 3 bulan dia buat filem ke sana, akhirnya masuk Islam. Di Turki. Dan kan dia tengok orang Turki, orang perempuannya set rambut sama tinggi dia Seri Junjung. Tak pakai tudung pun. Dia tengok apa orang Islam dia berbungkus je, tapi orang Turki tak bungkus. Dia tertarik dengan orang Turki tak berbungkus tu, tetapi semayang terus dia masuk Islam. Bila masuk Islam baru dia terasa patut Islam kena bungkus kepala. Tapi Turki dah jadi biasa, dia payah. Ankara memang banyak orang tudung kepala, tapi Istanbul tak ya. Istanbul tak. Ya. Itu. Dan teka-teki yang kedua yang terakhir, binatang apa keluar hid? Binatang apa keluar hid? Dengar, binatang keluar hid ni kura-kura. Betul. Sebab kura-kura bila berjalan mesti keluar hid. Bukan hid. Cakap tadi pun teka-teki kan. Okey, setakat itu saja. Saya akhiri dengan sedikit doa, semoga Allah merestui pertemuan ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adil rahmatan wal fatah salamatan wal fatah wal barakata alaina jami'a. Allahumma ta'ala ikum takashura lana maqaza adam takayarmamin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi min taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.